Sejauh mana isu ni parah ataupun seriusnya isu ni sebab golongan muda lah khususnya di media sosial pun senang dipengaruhi dan sebagainya. Sejauh mana parah ni isu ni? Baik, dalam konteks sosial media hari ini saya fikir dah menjadi satu rahsia umum lah. Kita tengok bila ada parti-parti politik yang bertanding, mereka ini juga ada kumpulan-kumpulan Saitro-nya. Ada panggil Laskar Cyber Haji, macam-macam nama lah. Dan sebagainya yang mana mereka mengapi-apikan. Dan kita sebagai masyarakat yang berilmu tak kira lah apa juga latar belakang kita sebagai seorang pesawah, pekebun, kelapa sawit, penergetan dan sebagainya, maupun yang terlibat dengan dunia akademik di universiti, kita semua ada tanggungjawab yang sama untuk menyaring apa yang kita baca dan apa yang kita kongsi. Saya fikir ini tidak terhad hanya kepada mereka yang mempunyai kelulusan tertentu dalam universiti dan sebagainya, kerana tanggungjawab sebagai seorang Muslim ini, dalam satu hadis riwayat Muslim disebut oleh Rasulullah SAW, dalam sabdanya dia kata, kul amantu billah sumastaqim, katakanlah berimannya aku kepada Allah SWT, kemudian beristiqamahlah. Jadi dalam konteks sebagai Muslim, kita mesti letak itu di mana-mana. Kita tidak boleh hanya cakap saja kita beristiqamah, kita beriman kepada Allah. Lebih daripada itu, kita perlu faham matlamat hidup kita untuk mendapat redha Allah, mardhatillah. Rasa bertuhan dan diridai Allah tu mesti kita kejar. Sebab ultimate goal of our life ni mestilah untuk mendapatkan redha Allah. Hanya dengan redha dan juga rahmat Allah SWT kita boleh mendapat syurga. Amal kita belum tentu kita tahu cukup atau tak cukup tuan Ardi. Jadi sebagai orang kata kewaspadaan itu, dalam konteks kita pun tak tahu berapa banyak amal kita usaha ikhtiar tambah amal ibadah kita, tapi dalam pada masa sama menjaga hubungan kita dengan manusia juga. Sebab itu kita perlu mengelakkan daripada terlibat dengan orang kata usaha-usaha untuk kafir mengkafir. Kalau tak sertai saya maka awak tidak cukup Islam, tidak menyertai satu kelompok maka kamu tidak cukup beriman. Ya, kerana iman ini yang paling utama ialah kepada Allah SWT, bukan kepada ideologi apa yang kita pegang dalam konteks politik, atau untuk lebih santai lagi bola sepak tadi tu. Kelab bola boleh berbeza, tapi jangan sampai orang kata siapa yang tidak bersama dengan kita maka tidak cukup iman atau Islamnya, kan. Kerana soal iman, soal Islam, soal ihsan ni ditentukan oleh Allah SWT. Kita jangan menjadi Tuhan untuk judge orang lain punya keislaman dan sebagainya. Sebaliknya kita berusaha, sebab bila kita memahami konteks redha dan rahmat Allah adalah matlamat untuk kita hidup, kita faham bahawa kita tidak ada transactional urusan dengan Tuhan. Kita tidak boleh memilih amal itu baik atau sikit. Mari kita mikirkan amal ni sikit saja pahalanya, tak apalah kita fokus pada amal besar. Tidak. Dalam Islam, selagi mana amal itu amal yang baik, kita perlu buat. Selagi mana kita boleh menyebarkan salam di sosial media sebagai contoh, maka kita kena buat. Realitinya hari ini bila kita sebut soal hate speech, saya ambil masa sedikit, ujaran kebencian ini menjadi satu perkara yang seolah-olahnya dinormalisasikan di sosial media. Dan saya fikir ini tidak sihat Haji, kerana permusuhan terutama dalam kalangan belia-belia Islam yang akhirnya membawa kepada perpecahan dalam kalangan masyarakat Malaysia secara umumnya, menyebabkan masyarakat di Malaysia ini menjadi tidak harmoni. Dan ini kita nak tolak. Pemikiran wasatiyah membawa bersamanya sifat toleransi dan keharmonian. Inilah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, soal perpaduan, soal dalam konteks menjaga hubungan dengan masyarakat bukan Islam, menjaga hubungan dengan masyarakat Islam terutamanya, dan saling bantu-membantu. Dalam konteks kita sebagai rakyat Malaysia, kita mesti ada konsep ini, saling bantu-membantu, bekerjasama. Walaupun kita mungkin berbeza pandangan dalam setengah isu, carilah persamaan. Dan insya-Allah saya fikir dalam konteks kita bicara soal sosial media yang sekarang ini berantakanlah, macam-macam orang cakap itu dan ini, pastikan kita semak sebelum sebar, tabayun dulu, kaji dulu, barulah kita kongsikan terutama dalam grup WhatsApp family ni lah. Tuan Adi, bahaya ni sebab kita forward dulu, saja orang tanya mana sumbernya, dapat di tingkat sulah. Tapi dah tersebar dah berapa puluh ribu disebarkan, jadi kita kena hati-hatilah, tabayun dulu insya-Allah.